Assalamualaikum. Kita sambung sikit lagi. Iaitu kalimah in qila lahu, itu adalah satu i'tiradat, pendapat yang lemah. Waqad yuqalu, menunjukkan kepada pendapat yang terlampau lemah. Wa nahwuhu wa liqailin lima fihi dha'fun syadid. Jadi untuk kepada pandangan yang sangat lemah, kita sebut wa liqailin. Untuk ni dalam bab jidal. Tapi jidal tersebut menunjukkan ucapan lawan itu kepada pendapat yang lemah. Wa fi bahsun. Makna dia di situ ada perbahasan ulama yang mempunyai dalil yang kuat. Wa fi bahsun. Wa la yab'udu wa yumkinu kulluha siyaghu tamrid tadullu ala dha'fi madkhuliha bahtan kana aw jawaban. Jadi ini merupakan kalimah yang menunjukkan kepada jawapan yang lemah ataupun soalan yang lemah. Wa haitsu aqulu wa qultu huwa khassatan qail. Ini pendapat penulis itu sendiri. Qultu wallahu a'lam, macam tu. Wa aqulu itu pendapat penulis itu sendiri. Banyak imam lain sebut qultu al-asah. Itu dalam ibarat dia. Wa idza qila hasiluhu aw muhassaluhu aw tahriruhu aw tanqihuhu aw nahwu dzalika falidzalika isyaratan ila qusurin fil asli. Ini menunjukkan perbahasan asal itu ada kecuaian sedikit, ada kekurangan. So penulis itu tambah wa hasiluhu. Kemudian kita muka surat sebelah. Kita cepatkan sikit sebab masa kita suntuk. Ta'ammal 142, 142. Fahuwa isyaratun ila diqqatil maqam marratan. Ini menunjukkan perbahasan yang dibincang itu perbincangan yang penting. Ta'ammal, makna kita kena betul-betul perhati. Saya, apa yang saya tulis ni kata Imam Nawawi ataupun imam mana-mana imam, benda ni penting untuk dibaca. Jadi kita kena ambil masa sedikit untuk kita faham. Ta'ammal wa fata'ammal fayata'ammal inna ataupun disebut anna ta'ammula an ta'ammal, ini dia panggil hikayat i'rab hikayat an ta'ammal anna ta'ammal isyaratan ila jawabil qawi. Jadi ta'ammal kalimah kepada jawapan penulis yang kuat, dalil dia. Fata'ammal ila dhaif, ini menunjukkan kepada jawapan yang lemah. Jadi ada beza. Kalau fata'ammal, ini jawapan yang lemah. Cuma kita tahu ni jawapan ni tak apa kuat, kita kena tulis lagi. Sebab tu dalam kitab misalnya Usul Fiqh Isnawi banyak kalimah begini. Ta'ammal, fata'ammal. So ta'ammal kita tahu jawapan ni kuat, mantap dalilnya. Fata'ammal jawapan ni lemah sedikit. Fayata'ammal, kalau guna fi'il mudhari' dengan lamul amri lagi lemah, ila al-adhaf. Baik. Ini dia antara apa nama dia perbahasan yang cukup penting. Kemudian bawah sikit muhassal, ringkasan umum selepas perbincangan. Jadi kalau kita tengok dalam kitab hasyiah-hasyiah disebut wa muhassalul kalam, sudah pasti sebelum tu dibincang secara panjang, detail. Yang ni banyak dalam tesis. Selalu dalam penutup lah. Wa fil khitam, kita buat penutup. Lepas tu asatizah digalakkan buatlah manhaj. Kita buat apa dia bentuk penulisan ilmu, assignment, dan kita memang ada assignment nanti insya-Allah. Khulasah tu penting sebab khulasah tu lah kita punya kefahaman. Kemudian wahasilul kalam tafsilun ba'dal ijmal. Terbalik pula, wahasilul kalam pendetailan setelah mana benda tu dibahaskan secara umum. So kita bahas secara umum tapi secara detailnya ada syurut, ada syarat, ada quyud, ada sedemikian rupa. Mungkin dalam matan tu dia terlampau umum. Tapi dalam kita punya khulasah dia ada poin-poin yang kita idhafahkan, kita tambah. Itu disebut wahasil. Jadi beza dengan muhassal dengan hasil. Muhassal kalam yang telah dibahaskan secara ringkas daripada perbahasan yang detail. Hasil kita detailkan lagi selepas apa dia tidak detail. Wa ta'assuf, ini kalimah-kalimah lughah yang dhaif digunakan. Irtikabu ma la yajuzu 'inda al-muhaqqiqin. Dia tak salah tapi ulama muhaqqiq tak guna. Itu kalimah-kalimah yang kadang-kadang digunakan pakai dalam bentuk yang tidak berapa kuat.
Macam kita sebut tadi ruzun. Kalimah arus, kita seperti guna arus, kita guna ruzun. Itu kalimah yang ta'assuf, tak berapa nak kuat dari segi lurah. Kemudian wal butlan, akhaffu minal butlan, dia lebih ringan daripada butlan. Butlan ni tak sah A to Z. Wat tasahul yusta'mal fi kalamin la khata'a fih. Ini bahasa ni disebut tasahul. Ada lemah sikit segi lurah tapi tak salah. Okey. Walakin yahtaju ila naw' taujih tahtamilu ibarah, kena terang sikit. Ini kalimah majaz, selalunya kita tak guna. Tapi kita guna juga. Ini ibarat-ibarat yang mungkin dalam kitab-kitab yang mutaqaddimin seperti Muharrar, Imam Nawawi dia islah. Ibarat yang lebih adaq begitu. Sebab bahasa fiqh ni ibarat tu mesti ashmal wa adaq, lengkap dan umum. Sebab tu kita nak buat definisi, nak buat ibarat, ibarat tu mesti kita letakkan supaya tak berlaku kekeliruan, tak berlaku masalah pada masa akan datang. Wa tasamuh huwa isti'malul lafzi fi ghairi mawdi'ihi asli kal majaz bila qasdi alaqatin maqbulah. Bila sebut fi tasamuh, bahasa majaz tapi tak berapa nak kuat, alaqah dia tak berapa nak kuat. Tapi kadang-kadang ulama guna, bila kita nak tulis ni, kadang-kadang keupayaan menulis tu dia tak main idea apa bahasa yang cantik. So kita boleh ibarat tu. Tapi bila ulama yang lebih mendalam tentang ibarat ni tak berapa nak kuat. Dalam bahasa Melayu pun ada. Misalnya kita beri contoh yang biasa-biasa. Gunting rambut dengan potong rambut. Gunting lebih kuat daripada potong. Potong ni boleh potong rumput, potong macam-macam. Okay. Kita pun boleh sebut tebas rambut, tapi tebas ni tak guna untuk rambut, tebas rumput boleh lah. So di situ orang kata ba'id. Tapi orang boleh faham bahasa, tapi bahasa tu tak elok, tak sesuai. Wa tahammul al-ihtiyal wa huwa talab. Dia ada satu pencarian ya untuk orang kata apa, memahami satu isu. Fihi tahammul, makna dia susah sikit nak faham, kena fikir lebih. Wa ta'ammul i'malul fikri, ini tidak ada apa-apa, huraian biasa saja. Baik. Ada beza yang menarik. Wabil jumlah wa fil jumlah. Wabil jumlah makna dia anna fil jumlah yusta'malu fil juz'i. Ini masalah fiqh juz'iyat. Maknanya perbahasan sembahyang, rokok, sujud. Secara khulasah dia pada isu solat, rokok, sujud, wabil jumlah. Sebab dia bincang juz'iyat. Wafil jumlah, afwan, wafil mana ni? Anna fil jumlah yusta'malu fil juz'i, tapi wabil jumlah fi kulliyat. Mana secara amnya sembahyang maqasidnya ialah untuk ubudiyah. Kesimpulannya begitu. So di sana diguna pakai jumlah untuk kulliyat, fil jumlah untuk juz'iyat. Benda-benda kecil disebut fil jumlah. Wabil jumlah kita punya polisi. Baik. Perkataan ini selalu digunakan dalam hasyiah, qalyubi dan sebagainya. Allahumma illa ayyakuna kadha. Ini adalah adawatul istisna. Kita jarang guna. Qad yaji'u hashwan aw ba'da umum. Kadang-kadang dia datang dalam bentuk saja dia buat ayat macam tawaduk kepada Allah, tapi adalah pengecualian. Allahumma tu tak ada apa kesan. Hanya kita tawaduk kepada Allah. Yang kesan tu illa. Allahumma illa. Tapi kita Melayu kita tak guna. Jarang kita guna. Tapi ini kalimah-kalimah ulama guna. Allahumma illa. Patutnya disebut illa saja. Kecuali. Tapi dia sebut Allahumma illa. Ayyakuna kadha. Dalam bentuk iftiradi. Andaian-andaian. Seperti kalimah Allahumma la waqad yufarraqu. Ini kalimah-kalimah siyarut tafriq di antara masalah kepada masalah. Dan insya-Allah kalau kita baca kitab Minhaj, mudah-mudahan kita jumpa term-term ini dan kita boleh review balik pada bulan depan. Baik, kita tengok siyarut tarjih, bahasa-bahasa yang digunakan pentarjihan dalam Minhaj. Lau qila kadza lam yab'ud wa laysa bi ba'id aw lakana qariban aw aqrab. Fahadhihi siyarut tarjih. Ini yang dikatakan lawan dia. Ini yang dikatakan perkataan yang disebut itu lemah, yang tak disebut itu ada kuat. Lau qila bi kadza. Kalau imam tu kata macam ni, kalau macam tu itulah pendapat yang paling terkuat daripada pendapat yang sedia ada.
Itu kita boleh belajar mungkin dalam penulisan kita dan sebagainya. Baik. Di antara istilah yang selalu digunakan kalau, law wa in. Walau khataman, walau in, semua. Ini digunakan untuk dua makna. Yang pertama lil isyarati ilal khilaf. Ini kita jumpa banyak dalam hasyiah ataupun iqna'. Walau digunakan menunjukkan benda itu ada khilaf. Maknanya imam ini nak rad pendapat Abu Hanifah, disebut misalnya walaupun malam misalnya, walau lailan, menunjukkan misalnya tanam jenazah. Boleh tak tanam jenazah di waktu malam? Yajuzu dafnu al-mayyiti naharan walau lailan. Boleh tanam mayat di waktu siang. Walaupun sampai, maksud dia panggil untuk rad mazhab yang melarang tanam waktu malam. Itu digunakan kalimah law ataupun in. Di situ kita tahu, oh isu ni isu khilaf dan imam ini ingin menolak pandangan ulama yang melarang tanam mayat waktu malam. Hanya menggunakan kalimah law atau kalimah in. Dapat ya? Ataupun kalau tidak ada khilaf, kita tengok isu ni tidak ada khilaf. Maknanya fahuwa li ta'mimil hukmi, untuk mengumumkan hukum, bukan setakat siang pun boleh, malam pun boleh. Wa indahum anna al-bahsa wal ishkal wal istihsan wal nadhara la yaridu al-manqul. Okey, kalimah al-bahsu wal ishkal wal istihsan ataupun pemerhatian, kajian tidak membatalkan nas. Wal mafhum la yaridu sarih. Maksud dia kalimah mafhum tidak menolak, dia tidak mengkritik, dia tidak ataupun irad, dia tidak datang untuk membatalkan nas imam. Jadi bila sebut wafi bahsun, pendapat itu masih kekal, pendapat itu tidak lemah, pendapat itu masih boleh diguna pakai. Ini pandangan. Al-ashhar kadza wal amalu khilafu. Pendapat yang masyhur ini, tetapi wal amal khilafu. Jadi kalimah wal amalu khilafu itu adalah kalimah tarjih. Sebab itu di antara kalimah tarjih dalam Minhajul Talibin disebut wa alaihil amal. Inilah yang diamalkan. Inilah yang diamalkan. Itu adalah sirah tarjih. Kita tahu Imam Nawawi memilih pendapat ini. Wa alaihil amal, siratul tarjih. Baik. Kemudian kalimah ittafaqu. Ini beza dengan ajma'u. Ittafaqu bila kita jumpa dalam kitab mazhab seperti iqna', ittafaqu maknanya ittifaq mazhab, bukan ijma' ulama. Ittafaqu wa hadha majmuzun bihi wa hadha la khilafa fihi. Sebab tu ramai ada orang salah faham bila baca kitab hasyiah, dia kata ini ijma'. Sebab dia kata apa? La khilafa fihi. Bukan. Kalimah la khilafa fihi wa hadha majzumun, ittafaqu menunjukkan kepada ijma' mazhab, bukan ijma' ulama. Mana benda ni boleh lagi boleh lagi kita bincang, boleh kita lagi munaqasyah, boleh fikir lain lagi lah. Boleh lagi orang lain sanggah. So kita mesti faham ibarat tiga benda ni bukan ijma', ittafaqu wa hadha majzumun bih, dan kalimah apa? Wala khilafa fi. Wala khilafa fi. Dalam ilmu hadis dia ada khilaf di antara la aslalahu, lam ajid lahu aslan. La aslalahu memang tidak ada sanad. Lam ajid lahu aslan, mungkin imam tu tak jumpa, orang lain jumpa. So la aslalahu lebih kuat daripada lam ajid lahu aslan. Makna la aslalahu tu memang hadis tu tak ada sanad langsung lah. Tak boleh beramal langsung lah. Jelas ya? Ini kalimah. Wa amma qauluhum wa hadha mujma'un alaihim. Ini kalimah ijma'. Ini baru ijma'. Wa hadha mujma'un alaih. Kalau sekat ajma'u, kadang-kadang itu juga bersifat ijma' mazhab. Tapi mujma'un alaih, insya-Allah dia adalah ijma' di antara semua mazhab. Kemudian wa fi sihhatihi kada aw hurmatuhu kada aw hurmatihi kada aw nahwi dzalika nadharun, menunjukkan dalla ala annahum lam yaraw fihi naqlan,
ucapan macam ni makna tidak ada penukilan daripada imam sebelum itu. Makna kajian dia barulah. Nafyul jawaz, adakah menunjukkan kepada haram ataupun makruh? Ada dua. Tengok kepada konteks. Bila sebut kalimah nafyul jawaz, kemungkinan haram, kemungkinan makruh. So kita kena kaji lagi, bahas lagi. Sebab itu kitab ini sebahagian yang mujmal bila Imam Syafi'i menyebut wa akrahu. Kadang-kadang haram, kadang-kadang makruh. Ya, kalimah wa akrahu kadang-kadang yuradu bihi tahrim wa qad yuradu bihi karahah. Jadi nak faham macam mana, kena tengok majmu', kena tengok nihayatul matlab, tengok ulama-ulama mazhab syarah. Kemudian kita tengok ibarat itu sendiri. Sekarang ni dia bincang konteks apa? Konteks wajib ke konteks haram? Kalau konteks wajib, makna bila dia sebut wa akrahu, maksud dia adalah benda haram. Jadi benda tu kena detailkan sikit. Kalimah-kalimah Imam Syafi'i dalam kitab kita boleh kumpul kalimah wa uhibbu wa akhtaru wa akrahu wa uhibbu la ba'sa bihi. Itu kalimah-kalimah yang mungkin dekat puluhan mustalahat yang kita boleh keluarkan dan kita letakkan dalam satu paper yang menjadi perbincangan para ulama. Qala fi bab at-taharah min al-iqna', kalimah disebut yajuzu. Kalimah yajuzu ni boleh digunakan kepada ibadat dan juga muamalat. Apabila digunakan dalam muamalat, maksud dia sahih. Wajaza bai'u, wajazatil ijarah, makna dia sah kita buat kontrak ijarah. Bila kalimah yajuzu digunakan dalam jual beli, maksud dia adalah sah. Kalau digunakan untuk makan, maksud dia halal. Maksud adalah halal. Jadi kalimah jaza ni adalah lebih umum daripada kalimah yang lain. Jaza al-bitir, maksud halal makan tembikai. Macam orang tanya, ASB halal ke harus? Jadi ASB tu kita buat makan, jadi bila kita sebut harus tu maksud dia halal lah. Ada kekeliruan, sebagai masyarakat kita dia keliru di antara halal dan harus. Bila diletakkan harus kepada makan, maksud dia halal lah. Wa idza udhifa ila al-af'al kana bi manahil. Di sana ada dua perbezaan. Halun, hillun. Halun maksud dia menyelesaikan analisa. Halun maksud dia halal. Dan ada apa nama dia syair, saya syair. Lupa syair tu, sedap syair tu. Qawaid saraf. Yang ni dia punya qawaid dia. Halla yahullu. Sebab orang Arab pun keliru. Dia sebut halul islami, halul islami. Bukan halul islami. Al-halul islami. Allah ni ada tiga makna. Satu masuk nazala. Faqad halal bala. Dalam hadis sebut. Maksud dia turun bala. Satu halal maksud dia halal. Halalakum. Satu masuk halal analisa. Misalnya dalam matan iqna'. Al-iqna' fi halli matni abi fi halli al-fadhi matni Abi Syuja'. Dalam menganalisa lafaz-lafaz matan Abi Syuja'. So kita ada tiga. Jadi kalau halan, hillan. Kalau turun, jadi apa dia hal juga. Penyelesaian hal. So al-hallu, kalau menduduki, yahullu. Juga halla, yahullu, menyelesaikan. Halal, halla, yahillu, hillan. Itu kawaid dalam lughah. Atas Arab di pemberita pun disebut. Nahnu nahtaju ilal hil. Salah lah ibarat dia. Nahnu nahtaju ilal hal. Jamak dia al-hulul. Al-hululul islamiyah. Syekh Qadhi ada kitab tajuk dia Al-halul islami hatman wa daruratan. Penyelesaian Islam adalah satu benda yang daruri. Tapi itulah benda yang syaik' dan masyhur itu tidak tepat dari segi lughah. Baik. Qala,
kalimah yang bari juga digunakan dua makna. Kadang-kadang wajib, kadang-kadang sunat. Al-aghlab fi isti'malihi fil mandub taratan wal wujub ukhratan. Tapi sebenarnya bukan wal wujub, ibarat yang sahih wal wajib. Sebab wujub ni qadim, wajib hadith, ya. Wajib atharul ijab, wujub atharul ijab, wajib sifatul lil fi'li. Wa yuhmalu ala ahadihima bil qarinah, dengan dalil. Kalau benda tu sembang dengan tentang uraian wajib, masuk wayang bari tu wajib lah. Kalau benda tu dalam solat nawafil, misalnya kita bincang solat sunat, kemudian datang kalimah wayang bari, itu masuk sunat lah. Wa qad yusta'malu lil jawaz wa tarjih. Kadang-kadang digunakan kalimah untuk pengharusan, tak ada sunat, tak ada wajib, dan digunakan untuk kalimah tarjih. Dalam bahasa Indonesia dulu kita guna kalimah sayugia. Bahasa Melayu kita guna sewajarnya. Sewajarnya, makna bukan wajib lah. Ni orang liga dia tahu lah nak letak kalimah-kalimah ni. Ustaz Zaman tahu dia banyak buat undang-undang polisi. Jadi nak kalimah wajib, kalau bahasa liga dia guna shall. Shall menunjukkan pada kalimah wajib. Tapi prefer sewajarnya, itu menunjukkan benda tu taklah wajib. Tapi benda tu elok kita buat. Jadi sebab tu kita kena baca dokumen, tengok benda ni adakah compulsory ataupun tidak. Tengok pada term-term yang digunakan. Baik. Wala yang bari qad takunu litahrim awil karahah. Sama yang kita sebutkan tadi, lawan kepada yang bari. Wabil ashab al-mutaqaddimin wahum ashabul awjuh. Mereka ni ashabul wujuh ataupun ashabul wujuh. Ghaliban wa dhabatu bi zaman wahum minal arba'ati mi'ah wa man adahum. Jadi kurang daripada 4 hijrah. Selain daripada mereka, la yusammauna, baca dengan mabni lil majhul, bil mutaqaddimin wala bil mutaakhirin. Wa yuwajjah hadzal istilah. So selepas mutaakhirin semua kata lepas Imam Nawawi, lepas 400 tak dinamakan mutaqaddimin. So Imam Nawawi ni nak katakan mutaqaddimin, bukan mutaakhirin, tengah-tengah lah. Sebab bi anna baqiyat hadzal qarn salis min jumlatin as-salaf al-mashhur. So, semua ulama kurun 400 hijrah ke bawah adalah salaf. Asy'ari salaf, Syafi'i salaf, Maliki salaf, Hanafi salaf, Malik salaf, Sufyan as-Sauri salaf, Ibnu Hazm az-Zahiri salaf. Semua adalah salaf. Ini ibarat yang sahih. Ala lisanihi sallallahu alaihi wasallam sebagai bi annahum khairul qurun. Baik. Wa min hadha yu'khadhu anna al-mutaakhirin fi kalami syaikhain wa nahwihima kullu man kana ba'dal arba'ati mi'ah. Selepas 400 hijrah dikatakan mutaakhirin, tapi cuma mutaakhirin Syafi'iyah ni selepas Imam Nawawi lah, sebab lepas syarah Imam Nawawi. Tengok dia kata wa amal an wa qabla al-400 fahum min ba'di syaikhain. Mereka adalah selepas Imam Nawawi dan Rafi'i. Bila sebut kita baca hasyiah Al-Bajuri, wa hadha ra'yu ba'd al-mutaakhirin ay ba'd al-syaikhain. Itu takrim macam tu Ustaz Masadi. Pernah jumpa tak ibarat ni dalam hasyiah Bajuri? Siapa yang belum baca hasyiah Bajuri? Harga dia tak sampai 100. Siapa yang tak pernah baca hasyiah Bajuri? Qala, muka surat sebelah, fahaitsu aqulu, ni pada muqaddimah matan minhaj. Kalau siapa rajin, hafailah muqaddimah matan minhaj. Alhamdulillah. Qala fahaitsu aqulu fil azhar, kalau aku sebutkan al azhar awil masyhur fa min al qaul lain awil aqwal li Syafi'i. Itu dia mesti kalam Imam Syafi'i. Sama ada di dalam kitab sama ada dalam kitab Imla, sama ada Mukhtasar Buaiti atau Mukhtasar Muzani. Salah satu daripada tu. Summa qad yakunu qaulani jadidain. Mungkin qaul tu qaul jadid. Au qadimain au jadidan wa qadiman. Wa qad yaqulu biqaulihima. Maksud dia wa qad yaquluhuma fi waqtain. Dua-dua tu tak terbatal. Makna dia pendapat dua itu dipakai lagi Imam Syafi'i. Ini kalau tidak bercanggah. Yang masuk bercanggah tu benda yang sama, tempat yang sama, waktu yang sama,
barulah terbatal qaul qadim. Nanti dia ada syair dia. Au fi waqtin wahid wa qad yurajjah ahaduhuma wa qad la yurajjah. Kadang-kadang ditarjahkan salah satu ataupun yurajjah, Imam Syafi'i mentarjah salah satunya ataupun dia tidak mentarjah. Fa in qawiyal khilafu, kalau dua-dua dalil kuat, liquwati mudrakihi ay dalilihi, kekuatan dalilnya kuat. Qultu al-adhar, makna dalil yang ditarjah pun kuat, dalil yang ditinggalkan pun kuat. Al-musy'ir bi dhuhuri muqabilihi, yang menunjukkan lawan kepada pendapat dia pun kuat, tapi pendapat yang dipilih itu lebih kuat. Wa illa, kalau tidak kuat, maksud wa illa yaqwa al-khilaf li dha'fi mudrakihi bi an dha'fa al-khilafu, khilaf itu lemah sebab dalil lemah, kalimah itu akan digunakan masyhur. Kalaulah hadis itu lemah, ulama akan sebut takbir pendapat Imam Syafi'i dengan kalimah al-masyhur sebab lawan dia tu kau apalah dalil lemah. Dan masyhur dalil dia sangat kuat. Masyhur dalil dia sangat kuat. Muqabil dia lemah. Jadi nama dia gharib. Lawan kepada masyhur adalah gharib. Lawan kepada azhar, muqabil azhar ataupun al-zahir. Sebagian ulama dia letakkan kalimah zahir. Al-musy'ir biqarabati muqabilihi di dha'fi mudrakihi, sebab lemah dalilnya. Wa haitsu aqulu al-asah, kalau aku sebut al-asah awis sahih, fa min al-wajhain awil awjuh li ashabi Syafi'i yastahrijunaha min kalamihi, mereka mengeluarkan pandangan daripada nas imam. Ini dinamakan sebagai takhrij. Dinamakan sebagai apa? Takhrij, mengeluarkan pandangan baru berdasarkan kaedah Imam Syafi'i rahimahullah. Jelas eh? Baik, fa in qawiyal khilafu liquwati mudrakihi qultu al-asah. Kalau dalil sama-sama kuat tapi yang asah lebih kuat, nama dia al-asah. Al-musy'iru bi sihhati muqabili. Jadi kita boleh beramal dengan pendapat lawan dia. So kita tengok nanti di dalam minhaj qultu al-asah, lawan dia kita boleh beramal. Cuma fatwa tengok keadaan. Wa illa bi an dha'fal khilaf, kalau lawan dia lemah, dalil dia sangat kuat, kalimah fas-sahih. Walam yu'abbir bidzalika fil aqwal ta'adduban ma'al Imam Syafi'i. Kalimah as-sahih tak digunakan dalam kalimah Imam Syafi'i kerana beradab dengannya. Macam teruk sangatlah dalil Imam Syafi'i ni, tak guna. Itu adab. Fa inna as-sahih musy'irun bi fasad. Sebab kalimah Imam Syafi'i dia paling kurang lemah tapi taklah teruk, fasad, rosak terus. Baik. Wal zahiru anna al-mashhur aqwa min al-adhhar. Kalau kita tengok di sudut rentetan sekuen martabat dia, kalimah masyhur lebih kuat dalilnya daripada azhar. Was-sahih aqwa min al-asah. Wa haitsu aqulu al-madhhab, bila sebut kalimah mazhab ada dua makna. Sama ada itu pendapat yang difatwakan ataupun ada riwayat daripada dua tariq ataupun turuk. Kita ada Khurasaniyin, kita ada Baghdadiyin, kita ada riwayat Misriyin. Jadi untuk menghikayatkan mazhab apa yang muktamad, sama ada daripada imam ataupun ashabul wujuh, sama ada benda tu qat'i ataupun tidak qat'i, itu menggunakan mazhab. Maknanya secara qat'i memang pendapat inilah, tidak ada khilaf lagi. So sebab mazhab ini dia bukan setakat pendapat tapi dia riwayat. Dia adalah riwayat. Qala wa qad tusamma turuqul ashab wujuhan. Wujuh itu adalah jaluran ulama-ulama Syafi'i. Sebab kita ada riwayat daripada dua tariq Baghdadiyin, Imam Ahmad, Abu Thawr, dan tariq Misriyin, Rabi' dan sebagainya. Kemudian kita ada yang Khurasaniyin. Sebab itu dalam pembahasan nanti baca minhaj kita akan huraikan di mana kita ada tariq Khurasaniyin. Semua belah Iraq jugalah. Tapi Khurasaniyin lebih adaq pembahasan dia, tafri' dia. Tapi lebih siqahnya adalah Baghdadiyun. Makna tapi kita-kita itu akan dipelopori oleh Ghazali rahimahullah dan Imam Juwaini. Dan juga tariqah yang lain daripada Imam Abi Thawr dan sebagainya. Dia ada riwayat kitab-kitab. Seperti kita Al-Bahar. Semua adalah sebelah sama ada Baghdadiyun atau Khurasaniyun. Dan terdapat perbezaan. Yang mana betul hikayat mazhab ni?
Macam kita lah, laporan utusan Malaysia, laporan berita harian. Yang mana tepat cerita? Cerita satu ya, tapi jaluran tu berbeza. Satu main daripada berita harian, satu main daripada utusan. Nampak tak? Begitulah hikayat mazhab. Waqad yu'abbaru bi 'ani tariqain bil wajhain. Kadang-kadang tariqain itu maksud dua pandangan ashabul wujuh. Wa haitsu aqulu an-nassu fa huwa nassu Syafi'i. Bila sebut nas itu kalimah Imam Syafi'i dalam atau imla atau buaiti atau bunzani. Alhamdulillah tuan-tuan kalau nak beli belilah syarah Mukhtasar Muzani 24 jilid. Oh, tu dia. Ustaz kamu sampai beli-beli kan? Baru keluar di Mesir. Subhanallah, tak tahulah siapalah tahqiq kita tu. Luar biasa. Namun di sana di sini tak disebut. Saya ceritalah. Ada benda yang disebut mansus wa hada mansusun. Begitu ibarat dia. Mansus boleh jadi kalam Imam Syafi'i, boleh jadi kalam ashab. Boleh jadi kalam ulama Syafi'i. Jadi kena perhati, kena detail. Bila sebut mansus, Allah nak kena cek ni. Kita yang pembaca ni kena pergi kaji lagi. Ini cara ulama. Sebab tu kena talaqi. Kena talaqi sebab ada kerjasama anak murid dengan guru. Sebab itu dulu ada dipanggil takhrirat. Takhrirat ni adalah ucapan guru yang dicatat oleh anak murid. Macam takhrirat, apa dia, kitab Jamu Jawami' dia ada takhrirat dia bawah tu. Guru mengajar di Majlis Haram, anak murid catat. Kemudian dia jadi buku. Nama dia takhrirat. Takhrirat bukan untuk guru tulis, anak murid yang tulis. So kita ada nas, kita ada mansus. Dalam mazhab Hanafi disebut riwayat. Malik qaulun. Ahmad riwayat. So riwayat tu maksud dia kalam Imam Ahmad Ibn Hanbal, kalam Imam Abu Hanifah. Dia tak guna nas. Kita Syafi'i guna nas. Kemudian qaulani bin naqli wat takhrij. Di sini ada isu yang selalu orang pening termasuk saya. Sekian lama pening. Apa maksud bin naqli? Maksud dalam isu puasa misalnya ada nas daripada Imam Syafi'i, ada fiqh yang bukan nas daripada Imam Syafi'i, nama dia takhrij. Jadi Imam Syafi'i misalnya sebutkan satu perkara itu secara nas, kemudian ada isu yang lain dikeluarkan daripada nas tersebut oleh imam mazhab yang isu itu berlaku di zaman dia, nama dia takhrij. So takhrij bukan kalam Imam Syafi'i. Itu adalah ijtihad ulama Syafi'i. Jelas ya? Baik. Kaedah dia al-qaulul mukharraj tak boleh dinisbahkan kepada Syafi'i. La yunsabu ila Syafi'i. Sebab itu kita kata tawarru tak boleh kata Imam Syafi'i haruskan. Tawarru tak boleh kata Imam Syafi'i haruskan. Sebab tak ada nas dalam imla ataupun muzani ataupun buaiti. Sebab ini kaedah dia. Al-qaulul mukharraju la yunsabu ila Syafi'i rahimahullah. Dapat? Qala Abil wahai muka surat sebelah. Wahaitu aqulul jadid fal qadimu khilafu. Wa hadha qaulun jadid. Misalnya dalam puasa, bayar fidyah bagi orang mati adalah qaulun jadid. Al-asah yasumu anhu waliyuh. Dalam bab puasa, pendapat Imam Syafi'i, siapa yang mati tak qada, bayar fidyah oleh keluarganya. Namun hadis itu mengikut penilaian Imam Nawawi hadis dhaif. Lalu disebut dalam Minhaj, kita akan baca nanti, al-asah qultu al-asah qaul qadim lebih kuat. Sebab ada hadis Bukhari yang menyebut man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuhu. Itu dalam kitab Minhajul Talibin. Kita jumpa nas itu nanti insya-Allah. Jadi saya rasa tuan-tuan dan puan dah nampak dah manhaj kita di sini bukan untuk fatwa. Bukan untuk bagi pandangan peribadi saya, tak ada. Tuan-tuan itu boleh cari sendiri. Maksud dia, kalau untuk fiqh, untuk fatwa asatizah, tak perlu tanya saya, tak apa. Tanya saya hanya dalam bentuk manhaj.
pandangan ulama. Tapi kata ustaz, pandangan ustaz, saya tak ada pandangan. Saya tidak akan memberi pandangan peribadi dalam bentuk tuan-tuan perlu beriltizam. Tidak, tuan-tuan bebas ambil pendapat siapa. Itu manhaj yang kita diajak oleh guru kita. Tujuan saya adalah untuk nak bagi manhaj kepada asatizah. Asatizah boleh fikir sendiri. Ini adalah manhaj. Jadi tak terikat dengan apa yang kita ajak. Itu manhaj yang kita redha, insya-Allah, dan asatizah boleh guna manhaj ni untuk pendekatan. Jadi kita tak ada dikatakan orang akan bangga dengan pendapat kita, pengikut kita bangga, tak perlu manhaj tersebut. Manhaj kita ada dalam kitab ini. Alhamdulillah. Awil qadim aw fi qalil qadim fal jadidu khilafu. Kalau sebut qaul qadim, lawan dia adalah pendapat jadid. Katalah dalam bab sentuh wudu. Pendapat jadid, Imam Syafi'i, sentuh perempuan, mak, anak perempuan, semua mahram perempuan batal wudu. Jadi, fal qadim khilafu. Sentuh perempuan, mak, anak perempuan, apa lagi, mak menakan perempuan, tak batal. Yang difatwakan qaul qadim. Kalau qaul jadid, kita sentuh mak kita pun batal wudu. Aula mastumun nisa. Nampak tak? Jelas Sebab itu ada 30 pendapat qadim yang difatwakan oleh ulama Syafi'i. Setelah dibuat penilaian balik. Ada buku yang boleh kita buat rujuk yang qaul qadim yang boleh guna tak boleh guna. Ni buku ni ada. Ashbah Nazair ada. Di belakang last penutup Ashbah Nazair dia masukkan syair-syair begitu. Semua ada ustazah. Apa yang ustazah bayangkan dalam mazhab kita ada. Melainkan yang sedikit. Tapi secara basicnya soalan-soalan tabi'i semua ada dalam mazhab. Ustazah nak tanya apa? Ulama kita dah tulis semua dah. Ini bukan saya jawab. Maksud, ulama dah tulis semua dah. Ya. Yang saya sebutkan semalam, seorang ulama Syafi'i di Syria tulis kitab fiqh Syafi'i dalam bentuk moden 160 jilid. Tak silap saya. Atas 100 jilid lah, 160 jilid. Itu kalau siap Ustaz Kamal Zaman, kita kena belilah. Pakai share. Yakin bolehlah beli. Yakin ada peruntukan kan. Kita kena fikir. Inilah, himpun duit sikit-sikit. Cuma duk fikir nak letak kat mana kat rumah tu, 160 jilid. Rumah. Jelas Baik. Ada nak tanya Ustazah? Ustazah Aisyah? Wal qadim ma qalahu Syafi'i bil Iraq ataupun qabla intiqalihi ila Misr di Yaman ke. Dan wa ashharu ruwati Ahmad ibn Hanbal, Za'farani wal Karabisi dan juga Abu Thawr. Abu Thawr ni asal Hanafi, dia ikut Syafi'i. Wal jadid ma qalahu bi Misra wa ashharu ruwatihi Al-Buwaiti, Muzani, Rabi' Al-Muradi yang riwayatkan kitab risalah, wal Rabi' Al-Jizi wa Harmalah kitab yang sudah hilang, wa Yunus ibn Abdul A'la wa Abdullah ibn Aziz wal Makki wa Muhammad ibn Abdullah ibn Hakam wa abuhu wa lam yaqa' lil musannif ta'bir bi qawli wa fi qawli qarib la'allahu dhannu suduri dhalika minhu. Wa idza kana fil mas'alah qawlan qadim wa jadid fal jadid huwa ma'mul bih. Kalau ada satu masalah pendapat baru dan lama, pendapat yang baru diamalkan. Fal ma'mul ataupun fal mu'awwal adalah qaul jadid illa fi nahwi 19 mas'alatan. Tapi ada qaul yang lain sampai 30. Afta fiha bil qadim. Ulama Syafi'i fatwa yang qadim ataupun uftiya fiha bil qadim. Baik. Jelas ya? Alasan dia pasal apa? Imam Nawawi sebut dalam Majmu' wa qad nabbaha fil Majmu' ay Nawawi rahimahullah ala syai'aini. Pasal apa kita fatwa dengan qaul qadim? Ahaduhuma anna ifta'al ashabil bil qadim fi ba'dil masaili mahmulun ala anna ijtihadahum addahum ilaihi li dhuhuri dalili. Sebab apa? Imam Syafi'i kata idza sahhal hadithu fa huwa madhhabi. Itu maksudnya mazhab Syafi'i jugalah. Kesan dia qala wa hina idzin, siapa yang tidak mencapai tak mujtahid
Tapi tak nisbahkan pada Imam Syafi'i ya adalah amal wal fatwa bil jadid. Kalau kita bukan ahli tarjih, kita kena beramal dengan jadid. Wa man kana ahlan litakhrij dan tarjih wal ijtihad fil madhab yalzamuhu ittiba'u ma iqtadahu dalil. Dia kena beramal dengan dalil dan dalam fatwa dan amal mubayyinan anna hadha ra'yah wa anna madhhab Syafi'i kadza. Ini pendapat saya, bukan pendapat Imam Syafi'i. Begitulah Imam Syafi'i, Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin banyak pendapat dia berlawanan dengan Imam Syafi'i. Hatta dalam usul fiqh pun, dalam mustasfa berlainan dengan Imam Syafi'i dalam qadiyah mafhum mukhalafah. Beliau bersama dengan Abu Hanifah rahimahullah tidak berhujah dengan mafhum mukhalafah, dan juga qiraah syadzah bersama dengan ulama yang lain tidak berhujah, dan dalam Ihya Ulumuddin mengharuskan sebagian alat muzik bercanggah dengan mazhab Syafi'i rahimahullah. So ini ra'yul Ghazali. Qala, sebab Imam Syafi'i kata apa? Faqad sahha annahu qala idza sahha al-hadithu fa madhhabi masailul fatwa biqaulil aqdami yali wa man taba'udi wa tuhru lam yanqut ilamsil mahrami masailul fatwa biqaulil aqdami. Ini adalah bahar rajas. wastajmar nabi bimajawizi an mahraji afwani, ini asal majawiz yang melampaui, bimujawizin an mahraji di safhatain dubur walau talawuthin walau talawatha biddami wal waqtu maddai wal waqtu ini panjang, dia kena tambah sini, wal waqtu madda ila maghribil maghribi. Waktu kalau ikut jadid pada pendek sampai hilang waktu maghrib saja, kita ambil waktu qadim sampai hilang syafaqil ahmar. Ta'tiyan fil ukhrayaini bi suratin wal iqtida wa yajuzu ba'da taharrumi. Jadi dia kata jangan kita bawa dua surah bila kita main lewat dalam, kita baca sahaja walaupun kita dalam rakaat pertama tu kita tak baca surah sebab kita ikut imam, tak perlu kita bawa main. Dan kita boleh ikut seseorang itu selepas kita taharrum. Pendapat yang qadim membenarkan kita niat selepas kita takbiratul ihram. Wal jahru bit ta'min sunnah lil muqtadi, yang kita sebut semalam. Qaul jadid baca perlahan, amin. Qaul qadim wal jahru, amin. Wal jaru bit ta'mini sunna li muqtadin wal khattu bayna yadayhi musallin ulim wal dhifru yukrahu akhdhuhu min mayyitin. Potong kuku makruh, dan mayat kita tak perlu potong kuku. Wa kadza rikazu nisabuhu lam yalzam. Rikas yang kita ambil daripada pada inilah dalaman lautan, petroleum dan sebagainya, tak perlu nisab, dapat tak perlu haul, cukup nisab bayar. ويصح عن ميت صيام وليه. Yang ni sah. Dalam qaul jadid tak sah puasa untuk mayat, tapi qaul qadim sah. ويجوز syartu tahallulin lil muhrimi, boleh kita niat ihram bersyarat. Wa yajuzu ijbaru syariki 'ala al-bina', ini dalam bab syuf'ah, boleh kita paksa rakan kita untuk membuat apa nama dia bangunan sama-sama. Wa 'ala imaratin kulli ma la yuqsam, tempat-tempat binaan tanah-tanah yang tidak boleh dibahagikan, kita boleh buat syuf'ah, paksa dia. Rumah kita share, kita nak pagar, share lah, paksa dia. Wa zawju in yaqsadaqu bi yadi fa dhamanu yadin hukmu fil maghrami. Mahar yang belum ada di tangan dia, kalau barang tu rosak kena ganti rugi, suami kena ganti rugi, tak serah pada lagi ke isteri, belum diserah pada isteri, kalau rosak kita kena ganti. Wal jiddu ba'da dabri yahrumu akluhu wal haddu fi wat'i raqiqil al muharrami. Kulit bila disamak boleh pakai tapi tak boleh makan. Kulit yang kita samak, kulit apa dia biawak, kulit rimau, bangkai-bangkai lembu dan sebagainya, tak boleh kita makan. Boleh pakai tapi tak boleh makan. Dan dikenakan had bagi mereka yang
jima' hamba mahram. Walaupun hamba, tapi dia adalah anak menakan. Wa yasihu an mayyitin ini dia ulang balik. Ini dia kesilapan. Baik. Al-thani anna qawlahum innal qadima marju'un anhu wa laysa bima bisyafi'i mahalluhu fi qadimin nassa fil jadid. Yang dikatakan qadim yang ditarik balik marju'un anhu itu adalah yang bukan mazhab Syafi'i, tempatnya pada yang ada lawan nas jadid. Kalau katalah nas qadim, Imam Nawawi tak tajdid pun, Imam Nawawi tak perbaharui pun, dia diam saja, Imam Syafi'i diam saja, maka qaul qadim itu boleh diamalkan. Tapi yang ni pun kena cari, bukan senang. Amma qadimun lam yata'arrad fil jadid lima yuwafiquhu wala lima la yukhalifuhu fa innahu madhhabu. Pendapat qadim yang masih tak dicanggahi ataupun sama dengan qaul jadid itu mazhab Syafi'i. Rahimahullah. Qala wa bil adhar bil asah, kita dah terangkan tadi. Jadi ini di antara sebahagian mustalahat yang penting. Mudah-mudahan Allah Taala fahamkan kita dengan agama Allah. Inilah manhaj tuan-tuan dan puan-puan, dan kita akan terus mendalami manhaj, mendalami ilmu, mendalami metodologi, mendalami mazhab, pelbagai mazhab. Kita jadikan Guru Takmir ini, medan platform ini sebagai meneroka kitab-kitabnya orang tak teroka. Kita baca, kita keluarkan mutiara, mengasah otak kita tanpa ada ta'assub, tanpa ada sebarang apa kepentingan peribadi, melainkan kita nak cari ilmu, insya-Allah sama-sama. Jadi saya mohon maaf apa kekurangan. Kita bertemu pada 26 Februari insya-Allah pada bulan depan. Terima kasih pada Ustaz Kamil Saman yang sentiasa menyokong kita, semua pada semua tim. Jadi kita buka soalan sedikit sebelum kita tutup majlis. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam.